penggalak sama ke lain? Apa sebenarnya masyarakat tak tahu. Yang dia orang tahu ni angkat selak baju, serahkan lengan. Itu yang masyarakat kita tahu. Apa benda ni dos ketiga? Apa penggalak ni? Mungkin doktor boleh terangkan sikit. Silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Booster ni sebenarnya ialah repeat vaccination atau repeat inoculation. Item dia sama. Item dia sebenarnya di label sebagai Comirnaty. Comirnaty tu produk Pfizer yang asal tu. Jadi produk Pfizer yang asal tu yang gene therapy tu yang telah di-sequencekan mengikut gene sequence daripada virus atau yang kita label lah buat masa ni sebagai virus Wuhan virus. Yang asal tu, yang alpha. Jadi yang kita patut question atau investigate atau bertanya pada saintis yang tidak ada kepentingan. Itu yang penting ya. There are scientists with conflict of interest and there are scientists that are sponsored. There are scientists who are with no conflict of interest. Jadi booster ni sama, produk sama. Tapi it was actually taken from the original Wuhan virus. Tapi macam mana dia kata pula ada variation pula doktor? Dia ada mutation pula tu macam mana pula? Assuming that virus ni betul-betul virus asal, virus asli daripada community haiwan tu dan bukan di engineered from the lab. Assuming that. Generally speaking, influenza, corona, apa semua tu virus biasa dia akan mutate secara spontan over the years. That is natural. So pelik juga this time around mutation tu tiba-tiba diberikan nama glamour setiap kali. Itu yang pelik juga kenapa begitu. Padahal influenza tak ada no big deal pun. Gitu. Jadi maknanya benda yang sama dicucuk. Jadi jadi booster. Lepas tu ada lagi nak tambah lagi? Benda yang sama juga ke? Betul lah. Jangan pandang kat saya. Saya tanya ni pasalnya orang hebat ni aku nak jawapan. Macam mana yang nak fourth dose ni yang setengah-setengah frontliner telah dicucuk ni dicucuk dengan apa? Benda yang sama juga ke? Benda yang sama. Tapi kita kena tanya apa justification dia. Yang soalannya sekarang apa justification dia kan? Justification dia because of what? Nama dia waning immunity lah, obvious. Waning immunity maknanya waning immunity. Waning immunity. Maknanya dia jadi kurang. Beransur kurang. Jadi kalau kita nak jimat public health cost pembelian vaksin, pembelian produk ni untuk rakyat, untuk negara, menggunakan duit rakyat, duit negara, patutnya the roll out of the vaccine ni patutnya difokus. It should be focus protection, focus target pada yang ada comorbid kan, kepada yang ada comorbid dan mesti check antibody level. Kalau tak check antibody level, main langgar je, semua orang pergi booster pun tidak ada scientific basis. Pasal apa saya nak tanya? Satu lagi doktor. Khairi ada sebut itu, dia tidak galakkan atau tidak benarkan check body immunity, body apa ni? Antibody. Apa reason? Saya difahamkan begitu. Saya memang tak boleh jawab tu sebab I would say the exact opposite. In fact, I tell all my patients I do the exact opposite. Diorang sampai mereka kata mereka dah vaksin, saya kata you know what, kita boleh buat antibody tau dekat mak kita ni. So dia, ada ke? Macam tu. Of course lah. Of course. Jadi kenapa tak? Kenapa tidak begitu tu nak tanya? Saya tertarik dengan apa nama ni, dengan kenyataan doktor tadi itu kan, pesakit datang. Boleh doktor ceritakan tak pesakit apa yang datang, kenapa nak check? Mungkin pelayar-pelayar kita ni tenat-tenati dan numbersnya adalah growing 5-6 lebih tadi, dan nampaknya topik ni sangat menarik pada perhatian dan komen kalau kita lihat pun makin banyak. Pesakit apa yang datang ni? Kenapa nak check? Orang nak tahu ni. Dan saya lepas tu kita nak beralih kepada topik kenapa campur-campur ni kan. Nak campur vaksin. Itu ada tu. Dan mungkin kita ceritakan sedikit pesakit apa yang datang yang menguji tahap antibody itu. Kenapa dia nak uji? Silakan doktor.
sebahagian besar daripada pesakit yang sedia ada. Pesakit saya diabetes, high blood, biasalah kan. Pesakit kronik ni. Dan almost everybody lah, hampir kesemuanya vaksin, kecuali beberapa yang mungkin ada sebab kesihatan dan sebab-sebab tersendiri dan sebagainya. Mereka ni lah saya hantar darahnya untuk buat antibody. Dan sebahagian besarnya memang tak tahu ada antibody ataupun seharusnya fikir sebegitulah sebelum ambil booster dan sebagainya, sebab immunity tu memang akan berkurang. Ada yang level tu tak seberapa pun selepas vaksin. So berbanding dengan kes-kes yang sudah mendapat infection COVID secara natural, okay, from the wild virus, dan mendapat natural immunity, ini yang kita panggil natural immunity compared to acquired immunity daripada vaksin. Jadi natural immunity, antibody dia jauh lebih tinggi, antibody dia, neutralizing antibody itu jauh jauh lebih tinggi, lagi long lasting, definitely. And it has been shown also with SARS-CoV-2 in 2004, 2005. So maksud doktor, orang yang datang kepada doktor yang mempunyai antibody lebih tinggi jika mereka mendapat sakit COVID secara natural berbanding jab. Adakah betul? Itu memang betul. Saya sendiri simpan data. Okay. Sebenarnya untuk kepuasan saya sendiri, sebab nak minta data dekat orang pihak-pihak lain memang almost impossible lah. Sebab masing-masing nak ada kepentingan sendiri. Saya ambil saya punya data. Saya nak simpan doktor sebab sebentar waktu kita nak pergi beralih kepada YY.